Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang PJ City, yang mana Seri Pahang berjaya menang 3-0 hasil jaringan daripada Malik Ma'arif, Steven Rodriguez dan juga Hidalgo. Pada perlawanan ini, pasukan Seri Pahang sekali lagi menunjukkan aksi yang konsisten selepas Dollah Saleh mengambil alih pasukan mereka, dan mereka berjaya untuk mencatatkan 3 kemenangan berturut-turut dan memastikan yang mereka still lagi menang lebih daripada 1-0. Itu adalah satu konsistensi yang bagus ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang dan satu momentum yang baiklah yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang dengan corak permainan yang boleh saya katakan makin laju dan corak permainan mereka yang lebih ofensif dan mula untuk menyerang. Memang nampak mereka ada kualiti yang sangat bagus sebenarnya sekira mereka pamerkan corak permainan sebegitu ketika first season lagi ataupun ketika early season lagi. Dan untuk PJ City, apa yang boleh saya katakan, mereka nampaknya masih lagi menggunakan taktik yang sama. Daripada segi taktikal memang nampak mereka guna wide area attack, cuba cari Darren Lock dan passing ke depan. Memang macam tu sahaja daripada minit pertama sampailah minit ke-90. Mereka tak ada variation of attacking, mereka tak ada kepelbagaian dalam menyerang yang menyebabkan mereka kehilangan idea bagaimana untuk penetrate pasukan Seri Pahang punya D-box lah. Itu yang menjadi punca masalah kepada pasukan PJ City. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah mengenai bahagian tengah mereka, iaitu yang diketuai oleh Kevin Ingriso dan juga Azam Aziz. Yang mana kalau kita lihat kepada formation, Seri Pahang sebenarnya lebih menggunakan formation kepada 4-4-2, iaitu Malik Ma'arif bertindak kepada second striker. Jadi di bahagian tengah mereka ada 2 midfield sahaja, iaitu Kevin Ingriso dan juga Azam Aziz. Apa yang saya suka tentang gandingan midfield pasukan Seri Pahang ni, yang saya suka tentang gandingan Kevin Ingriso dan juga Azam Aziz ni adalah bagaimana Kevin Ingriso bertindak sebagai holding midfielder dan more focusing untuk bertahan, dan benda ni telah memberikan kelebihan kepada Azam Aziz untuk bertindak lebih ofensif dan bertindak lebih bebas untuk berada di bahagian tengah pasukan Seri Pahang. Yang mana kita boleh tengok di bahagian tengah apabila cubaan untuk first challenge ataupun ketika situasi goal kick daripada pasukan lawan, Kevin Ingriso adalah orang yang akan cuba memenangi bola di bahagian tengah, dan beliau jugalah akan lebih fokus untuk membantu bahagian pertahanan ketika mereka diserang, dan beliau adalah orang yang cuba untuk merampas bola daripada pihak lawan dengan lebih cepat. Dan yang paling menarik adalah beliau telah melakukan kerja-kerja bertahan dengan baik dan membolehkan untuk Azam bertindak dengan lebih bebas di dalam padang untuk berada di bahagian hadapan ataupun untuk berada di bahagian wide area untuk membantu bahagian serangan dan menciptakan pergerakan-pergerakan menyerang ke arah pasukan lawan. Jadi benda inilah yang memberikan kestabilan di bahagian tengah pasukan Seri Pahang untuk bergerak ataupun menyerang pasukan lawan, sama ada untuk mereka dominate di bahagian tengah ataupun untuk mereka open game kepada bahagian wide area. Sebab ada kehadiran Kevin Ingriso yang mampu bekerja bertahan dengan baik dan Azam yang mampu untuk membuat kerja menyerang dengan baik. So mereka berdua ni saling melengkapi. Kita boleh tengok kalau Kevin tak defend, Azam yang akan defend. Kalau Azam menyerang, Kevin akan support di belakang. So banyak pergerakan mereka berdua ni banyak melibatkan antara satu sama lain. Dan yang paling menarik adalah pergerakan daripada Kevin lah bagi saya. Apabila Kevin dalam segi transisi, ketika beliau berjaya merampas bola, beliau cepat untuk naik untuk berada di bahagian hadapan untuk menerima bola dan juga menjadi connector di bahagian tengah kepada bahagian wide area. So Azam pun dia boleh naik lagi untuk backup kepada Kevin. So mereka berdua ni saling backup antara satu sama lain ketika bertahan dan ketika mereka menyerang. Positioning mereka pun bagus ketika mereka menghantar bola ke hadapan untuk saling backup antara satu sama lain. Itu yang saya suka yang pertama untuk pasukan Seri Pahang bagi perlawanan semalam. Kevin Ingriso dan juga Azam Aziz mula menunjukkan keserasian yang bagus. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah gerakan-gerakan yang berlaku di bahagian winger mereka yang diketuai oleh Hidalgo di kanan dan juga
Bakiuddin di kiri. Kita boleh katakan yang winger pasukan Seri Pahang sebenarnya winger yang versatile apabila mereka mempunyai typical gameplay dan juga timing on running yang bagus. Kita boleh tengok Hidalgo dengan ball control ataupun teknik yang bagus di bahagian kanan, yang mana bila dapat bola kat beliau akan bawa bola pergi depan dan beliau akan cuba supply bola ke dalam kotak penalti lebih cepat ataupun beliau akan cut to inside dan menjaringkan gol. Contohnya macam gol yang ketiga lah. Hidalgo bawa bola, lepas tu dia berjaya rampas bola, dia bawa pergi depan, dia cut inside, dia buat satu gol yang sangat-sangat lawa. Manakala Bakiuddin pula adalah pemain yang rajin di bahagian kiri, yang mana kita boleh kata daripada segi body language, body fan dia dan juga ball control, Bakiuddin adalah seorang player yang tenang walaupun mempunyai fizikal yang kecil, tetapi beliau mempunyai kepantasan dan juga ball control yang bagus. Tetapi yang paling saya suka tentang Bakiuddin ni adalah ketenangan beliau ketika beliau pegang bola, yang mana kita boleh tengok banyak acahan-acahan yang dilakukan oleh Bakiuddin sebelum beliau melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari target man pasukan Seri Pahang. Jadi boleh saya katakan hidupnya dua winger pasukan Seri Pahang ni telah membolehkan pasukan Seri Pahang menggunakan kedua-dua belah area dalam padang kanan dan kiri untuk melancarkan serangan. Apabila Bakiuddin hidup di kiri, Hidalgo hidup di kanan, dan tengah pula Kevin Ingreso dan juga Azam Aziz pun hidup, maka serangan ataupun gameplay mereka akan lebih banyak dalam menyerang, dan mereka pula boleh menggunakan kepelbagaian taktik ketika mereka menyerang. Sama ada mereka nak attack belah kiri, mereka nak attack belah kanan, mereka nak attack belah tengah. So benda tu semua mereka boleh lakukan. Itu perkara yang kedua lah yang saya suka untuk pasukan Seri Pahang. Yang ketiga yang saya suka tentang Seri Pahang ni adalah dua striker mereka, iaitu Malik Ma'arif dan juga Titi Rodriguez, ataupun saya suka panggil dia Steven. Dan yang mana kita boleh tengok apabila kehadiran Malik Ma'arif dalam perlawanan ataupun dalam skuad utama pasukan Seri Pahang, dia telah memberikan satu corak permainan yang bagus ketika Seri Pahang menyerang, yang mana kita boleh tengok apabila Malik Ma'arif adalah lebih kepada backup striker di belakang Steven Rodriguez. Dia banyak menggerakkan bola-bola ke arah Steven Rodriguez, dan yang paling penting peranan Malik Ma'arif dalam situasi backup striker kepada Steven Rodriguez adalah untuk attract defense lebih memfokus kepada marking beliau. Jadi apabila defense lebih memfokus kepada pergerakan yang dilakukan oleh Malik Ma'arif di bahagian hadapan, maka Steven Rodriguez ni lebih banyak free space ataupun ruang yang kosong untuk menerima bola. Contohnya saya bagi gol yang kedua, free header daripada Steven Rodriguez adalah akibat daripada defense yang terlalu memfokuskan kepada Malik Ma'arif sehingga lupa pergerakan yang dilakukan oleh Steven Rodriguez. Dan kita boleh katakanlah akibat daripada kehadiran Malik Ma'arif dalam skuad Seri Pahang ni, Steven Rodriguez boleh dikatakan terlalu bebas berada di mana-mana posisi yang beliau nak. Dan kelebihan yang ada pada Steven Rodriguez pula bukan daripada segi finishing sahaja, tetapi daripada segi positioning. Beliau pandai untuk menempatkan diri dengan baik, dan beliau juga boleh link up play dengan pemain-pemain di bahagian winger ataupun tengah dengan baik. Kita boleh tengok bagaimana beliau drop ke bahagian tengah untuk buka game, bagaimana beliau cover balik and recovery pace untuk kembali kepada positioning beliau sebagai seorang striker pun bagus. So benda tu memang sangat-sangat efektif lah dengan dua striker pasukan Seri Pahang ni, Malik Ma'arif dan juga Steven Rodriguez, boleh menyebabkan bahagian serangan pasukan Seri Pahang lebih efektif dan boleh menjaringkan gol dengan mudah gerakan-gerakan mereka. Kita boleh tengok lah gol Malik Ma'arif, macam mana Malik Ma'arif dan juga Steven attract pertahanan lawan untuk marking siapa. Tengok Malik Ma'arif kosong tanduk. Kita boleh tengok bagaimana gol kedua Steven tanduk Malik Ma'arif yang dijaga. Kita boleh tengok Hidalgo boh gol, macam mana Steven tarik defense untuk fokus kat dia, Hidalgo dapat space untuk shoot. Benda-benda macam ni lah yang saya suka untuk pasukan Seri Pahang. Dan yang terakhir yang saya suka untuk pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka punya fullback, iaitu Azwan Arifin dan juga Asar Al-Hafiz, yang mana kedua-dua player ni juga bagus daripada segi menyerang, yang mana kita boleh tengok mereka adalah typical fullback yang suka naik buat overlapping, dan dalam masa yang sama defending shape mereka pun bagus. Azhar saya nampak gameplay beliau, corak permainan beliau nampaknya semakin matang apabila Azhar semakin berani untuk naik ke atas untuk membantu Hidalgo dengan buat overlapping. Dan daripada
segi defendingship, walaupun kecil, nampaknya beliau lebih solid, beliau lebih berani untuk membuat raja-raja kotak. Manakala untuk Azwar Arifin, setakat sekarang bagi saya he is the best player yang ada untuk Seri Pahang di bahagian kiri, yang mana beliau boleh buat raja dengan bagus. Defendingship beliau cemerlang, beliau boleh naik atahan, beliau banyak support di bahagian atas kepada Bakiuddin. So benda-benda macam ni lah yang nampaknya Seri Pahang mula untuk improve dan jadi lagi better untuk the next dalam perlawanan-perlawanan yang mereka dah lalui. Dan saya harap konsisten untuk Seri Pahang pada perlawanan akan datang pun mereka masih lagi menunjukkan corak permainan yang lebih mengagumkan. Sebab corak permainan ni saya tak nampak di bawah Christopher Gamel. Corak permainan mereka lebih teratur, lebih tersusun, lebih attack dan pemain-pemain banyak bergerak. Ini yang saya nakkan daripada pasukan Seri Pahang dan mereka berjaya untuk terjemahkan di dalam padang. Tahniah untuk Seri Pahang. Manakala untuk pasukan PJ City, apa yang boleh saya komen adalah daripada segi gameplay, mereka menunjukkan satu corak permainan yang sama daripada minit pertama sampai 90 apabila mereka lebih kepada direct and long ball. Dapat bola, semua nak supply ataupun nak pump bola ke hadapan sahaja untuk cari Darren Lock, dan bola dapat ke Darren Lock pula. Darren Lock tak ada support yang baik daripada pemain-pemain lain. So benda tu memang nampak lah yang mereka tiada kreativiti sangat. Mereka punya game ataupun corak menyerang tu boleh dibaca dengan mudah oleh barisan pertahanan pasukan lawan, dan mereka tak boleh nak berbuat apa-apa sangat di bahagian attacking third mereka. Jadi benda tu yang menjadi punca kenapa pasukan PJ City gagal untuk exploit ataupun cuba untuk menyerang pasukan Seri Pahang. Bukannya taktikal tersebut tak bagus, mereka still ada beberapa percubaan, tetapi apabila dibuat banyak kali benda yang sama, pasukan lawan dah ready untuk membaca corak permainan tersebut dan senanglah untuk patahkan. Dan untuk defend pada perlawanan semalam, boleh saya katakan mereka banyak daripada segi loose marking dan mereka banyak buat mistake dan sebagainya. Mereka tak compact dan mereka tak fokus dan aware kedudukan dalam padang, maka mereka terpaksa terima. Yang mana Kalamullah pun marah apabila defend buat mistake yang mudah, membiarkan free header sahaja ke arah gawang mereka. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.